Habis perang, Dajjal keluar. Ni nak cerita ni, ya, tapi ini yang tak akhir lah ni. Ni yang bahagian akhir lah ni. Tuan jangan risau. 15 minit lagi insya-Allah. 15 minit ni. Habis peperangan, orang Islam menang. Ni saya ringkaskan. Dia ada perincian dia. Bukan senang-senang habis macam tu kan. Seronok senang-senang. Kan? Akhirnya umat Islam menang. Selepas Al-Imam Mahdi menang, Dajjal pun isytiharkan diri dia Tuhan. Maksudnya dia munculkan diri dia. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Dajjal ialah tanda besar kiamat nombor 1. Tanda besar kiamat ada 10 yang besar. Bermula dengan Dajjal, berakhir dengan api. Tuan-tuan nak dengar ke? Ambil masa 8 jam 10 ni tu akan datang. Dajjal saja 2 jam. Dajjal, saya tak tipu, hadis-hadis tentang Dajjal 2 jam 10 ni, 8 jam lebih kurang. Nantilah kita sebut sikit je, trailer je. Ni trailer je, tuan-tuan tengok. Bumi Syam, Bumi Syam. Setelah Imam Mahdi menang, Dajjal pun isytiharkan diri dia Tuhan. Di Iran, Asfahan ataupun Khurasan, Nabi sebut trailer, 2 tempat. Sama ada Asfahan ataupun Khurasan, 2 tempat. Dia akan isytihar di sana bersama dengan 70,000 tentera elit Dajjal. Tu dah cerita sikit tu. Kemudian datang menyerang Imam Mahdi. Berlaku pertempuran di antara tentera Dajjal dengan Imam Mahdi. Akhirnya Imam Mahdi tak boleh nak sekat kemarahan tentera Dajjal. Karena Nabi dah sebut bahawasanya Dajjal ini tidak boleh dikalahkan oleh seorang manusia pun kecuali Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Nabi Isa seorang lah. Ataupun kalau Rasulullah hidup, Nabi pernah sebut, kalau aku hidup pada zaman Dajjal muncul, fa ana hajijuh, aku yang akan berlawan dengan dia. Tetapi setelah aku wafat, tidak ada manusia yang akan boleh kalahkan dia kecuali Isa ibn Maryam. Maka Imam Mahdi bawa tentera bertempur dengan tentera Dajjal, kalah. Bertempur dengan tentera Dajjal, kalah. Akhirnya berundur kembali kepada kem Imam Mahdi. Di mana kem Imam Mahdi? Syria. Berundur masuk sampai ke Syria. Dah berundur masuk sampai ke Damsyik, ibu negara Syria hari ini. Masuk berundur sampailah ke Damsyik. Akhirnya mereka masuk ke dalam masjid. Ini hadis saya ringkaskan kepada tuan-tuan. Kalau baca hadis lagi lama. Masuk ke dalam masjid dan mereka tutup semua pintu masjid dan mereka tetap melaksanakan solat. Macam biasa, semayang tetap semayang. Sebab tu dalam perang tuan-tuan, kalau perang 3 hari berturut-turut, 3 hari berturut, para sahabat, tabi'in, pejuang-pejuang zaman Khalid bin Walid, zaman Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, kesemuanya solat walaupun ketika perang. Sebab tu dia ada solat waktu perang. Dalam keadaan menunggang kuda, solat dalam keadaan merangkak, solat dalam keadaan berjalan, solat dalam keadaan berlari. Solat tetap wajib dilaksanakan. Imam Mahdi pun meneruskan solat, kata Rasulullah, sampailah satu ketika mereka nak laksanakan solat subuh. Dalam satu riwayat, dia ada 2 riwayat, kedua-duanya sahih. Kita ambil yang subuh untuk cerita kan. Jadi buat saf dalam masjid. Al-Imam Mahdi berada di depan untuk mengimamkan solat subuh tersebut. Setelah diiqamah, maka Al-Imam Al-Mahdi pun angkat takbir Allahu Akbar. Bila angkat takbir Allahu Akbar, bunyi satu suara di belakang. Maka yang tak angkat takbir lagi ni, yang duk perbetul kem pelikat apa semua ni, geng lambat sikit kan, soft belakang ni,
baru duk tanya main mana, tanya kawan dia kan. Atau mujahidin tak ada lah macam tu kan. Kita lah. Bila Imam Mahdi dah angkat takbir Allahu Akbar, bunyi suara di belakang, maka yang saf-saf belakang ni mereka pun menoleh ke belakang dan melihat. Ketika itu Nabi Isa ibn Maryam sedang turun dan telah pun mendarat di atas menara putih di sebuah masjid. Hadis dia saya sebut sikit. Yanzilu Isa ala al-manaratil bayda syarqiyya Dimashq baina mahrudatain wadi'an yadayhi ala ajnihati malakain. Hadis itu sahih. Ketika itu tentera-tentera Imam Mahdi yang belum bertakbir, setelah mendengar suara berpaling ke belakang, melihat Isa ibn Maryam yang sedang turun memakai 2 lapis jubah. Kita tengok kan ulama-ulama Syria, ulama Mesir, mereka 2 lapis jubah kan. Dia panggil mahrudatain. Jubah dalam dengan jubah yang dua tu, disar dan syiar. Disar dan syiar tu bahasa Arab lah. Jadi Nabi Isa pakai macam tu. Dan di rambutnya seolah-olah turun air, seakan-akan baginda baru keluar selesai daripada mandi. Macam baru mandi ni dia. Nabi sebut sifat dia. Ketika Isa ibn Maryam itu turun, tangan kanannya diletakkan di atas sayap malaikat dan tangan kirinya diletakkan di atas sayap malaikat. Hadis sahih. Di mana Nabi Isa akan turun? Syria. Ini dia punya, ini keberkatan dan rahsia besar yang dikandung bumi Syria dan Palestin. Nabi Isa turun, tuan-tuan. Bila mujahidin, tentera-tentera Imam Mahdi ni tengok, mereka pun sebut Isa ibn Maryam. Adakah mereka pernah melihat Nabi Isa? Jawapannya tidak. Tetapi mereka adalah di kalangan orang-orang yang pernah belajar hadis-hadis Nabi yang menyebutkan tentang ciri-ciri Nabi Isa. Siapa lagi kalau nak turun macam tu? Dan Nabi sebut pula dalam hadis yang saya sebut tadi, Isa bin Maryam alaihi salam akan turun di menara putih syarqiyya Dimashq, timur Damsyik. Sebahagian ulama-ulama, ramai di kalangan ulama kata menara itu adalah menara kepada Masjid Al-Umawi. Tak semua ulama kata masjid itulah. Sebahagian, antaranya Al-Imam Ibn Kathir, Al-Imam Ibn Taymiyah kan. Dia tunjuk Imam Ibn Taymiyah waktu baca hadis ni, dia kata menara yang dimaksudkan oleh Rasulullah adalah menara itu. Tuan-tuan pergi ke Dimashq, ada sebuah masjid nama Jami' Al-Umawi. Sangat cantik masjid tu. Dalam masjid tu ada sebuah menara besar warna putih. Di dalam masjid tu Imam Nawawi pernah mengajar, Imam Ibn Kathir pernah mengajar, Imam Ghazali pernah mengajar dalam masjid tu. Imam besar. Jadi tuan-tuan, Nabi Isa pun turun, dia ke depan. Bila Nabi Isa nak masuk saf, Imam Mahdi nak ke belakang. Sebab apa? Rasul bila dia nak ke belakang, Nabi Isa memegang bahu Mahdi. Antum, kalian adalah imam sesama kalian. Takrumatullahi lihadhil ummah, kemuliaan yang Allah tentukan untuk umat ini, umat Nabi Muhammad. Mulia umat Nabi Muhammad. Maksud Nabi Isa ialah Nabi Isa nak beritahu bahawa wahai Mahdi, tetaplah kamu sebagai imam, kerana kalian telah ditentukan oleh Allah untuk menjadi imam sesama kalian. Walaupun yang main ni Isa bin Maryam, maka Imam Mahdi pun meneruskan imam. Bagi salam apa semua, tak payah tanyalah baca qunut ke tak kan. Yang tu nanti siapa yang duduk tang tu dia tengoklah Nabi Isa ikut Imam Mahdi ikut mazhab mana kan. Wallahu alam. Jadi habis solat, Nabi Isa pun berjalan, kata Rasulullah, menuju ke pintu masjid. Dan dia pun merentak pintu masjid tu buka, dan di hadapan pintu itu adalah Dajjal. Dajjal ni orang lah. Tak payah cerita lah nanti yang tu. Buka pintu masjid, nampak Dajjal. Di belakangnya adalah 70,000 tentera elit dia tadi. Memang semua hidup lah, memang tak ada siapa boleh lawan.
Akhirnya kata Rasulullah, apabila Dajjal melihat Nabi Isa, dia pun ketakutan dan tubuhnya hampir yazub, hampir mencair. Tengok aja tuan-tuan, bukan lawan, tengok. Orang kafir, tentera Yahudi ketika itu, apabila bau tubuh Nabi Isa ataupun bau nafas Nabi Isa, maka mereka akan mati, tak payah perang. Hadis ni, tentera kafir ketika itu, yang mana yang bila Nabi Isa bernafas sampai dekat dia, mati, lari. Maka berlarilah Dajjal dan tentera pasukan khas dia yang ramai tadi, berlari menuju ke Palestin. Syria dengan Palestin kan tadi dekat, saya beritahu kan, sebelah-sebelah aja di Palestin. Akhirnya Imam Mahdi, Nabi Isa pun kejar sampailah ke bumi Palestin. Nabi Isa pun kepung Dajjal di satu tempat, kata Rasulullah, bernama Babul Lud. Babul Lud, sampai hari ni ada tempat ni. Di tempat itulah Dajjal akan dibunuh. Lalu Nabi Isa pun menombak Dajjal, dan ada kesan darah pada senjata yang digunakan oleh Nabi Isa. Dia tak berlaku pertempuran lah. Saya tuan-tuan duk bayang nak berlawan, terbang, keluar api apa semua. Yang tu Atromen. Ni Nabi Isa ni Dajjal tengok dia akan mencair. Tengok saja. Tengok saja. Habis, kemudian tentera-tentera ni menyorok di belakang batu, di belakang pohon, di belakang tembok, kesemuanya bercakap, "Hei Muslim," ni hadis ni, "datang ke belakangku, ada Yahudi, mari bunuh." Kecuali pokok zaitun. Bukan zaitun lagi barakah ni. Kok kurma, kok gharqat. Masya-Allah. Pohon gharqat. Pohon ni yang tak cakap. Bila tentera Yahudi yang 70,000 yang elit tadi, bila dia duduk di belakang, pohon ni tak cakap. Nabi kata, "Fa innaha syajaratun yahudiyah," sesungguhnya ia adalah pokok Yahudi. Bentuk macam mana saya pun tak tahu, tak pernah kaji lagi. Habis, akhirnya dibunuh kesemuanya. Balik, Nabi Isa meneruskan kehidupan dia. Habislah perang, tuan. Siapa nak perang dengan Nabi Isa? Dajjal pun habis dah. Dajjal kecil ni lagi lah lama habis. Kan dia banyak keluar dajjal kecil, ada 30. Salasuna dajjalun. Ketua dia habis, yang kecil lagi lah habis.